Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bini'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ar-rahmatil muhdah wa ni'matil musdah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul 'alim. Surah Fussilat ayat 33 hingga 36. Dan siapakah lagi yang lebih baik, yang lebih indah kata-katanya lebih daripada orang yang berdakwah kepada agama Allah, dan dia sendiri mengerjakan amal yang saleh serta tegas mengatakan saya adalah termasuk di kalangan orang-orang Islam. Tolak kejahatan orang dengan kebaikan. Nasihat orang yang dahulunya bermusuh dengan kamu bertukar menjadi kawan yang sayang, yang kasih pada kamu. Dan tidak boleh menanggung peranan ini melainkan oleh orang-orang yang tinggi kesabarannya dan tidak dipikul tanggungjawab ini melainkan oleh orang yang mendapat bahagian yang besar daripada kurnia Allah, iman dan kesabarannya. Dan jika sekiranya kamu diganggu oleh syaitan dengan gangguan dalam perjalanan mengerjakan kewajipan itu, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS, yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Kefli Yusof, Ahli Majlis Syura Ulama, yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syahri, Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Kefli bin Ismail, Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Al-Fadhil Ustaz Nasruddin bin Hassan, Pengurusi Lujnah Dakwah PAS Pusat, Al-Fadhil Ustaz Akram Ikrami bin Datuk Tayyib Azamuddin, Pengarah Ijtima' PAS, Ijtima' Pendakwah PAS, Ahli Adiantara Kota PAS Pusat, tetamu kehormat, para peserta Ijtima' dan seluruh muslimin dan muslimat yang hadir sekalian. Pertama-tama kita perlu menyadari dan faham bahawa kerja dakwah
adalah kerja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberi peranan kepada manusia pilihan Allah. Para rasul dan anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bermakna para pendakwah itu mewarisi tugas rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Khusus peranan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi peranan yang besar kepada umatnya selepas wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagi menjadi pendakwah yang hebat, membawa risalah yang tepat seperti tema yang dibincangkan, kita mestilah menghayati rukun-rukun dakwah. Al-Fadhil Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah menyebut dalam kitabnya Usulul Dakwah 4 rukun dakwah yang paling penting yang mesti dihayati oleh para pendakwah. Yang pertama, maudhu' dakwah, tajuk dakwah. Yang kedua, pendakwah, diri pendakwah itu. Yang ketiga, cara berdakwah, uslub dakwah. Dan keempat, sasaran dakwah. Tajuk dakwah ialah Islam yang sempurna. Inilah maudhu' yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Islam adalah ad-din. Ditafsirkan dengan makna yang berbeza dengan religion atau agama dalam bahasa yang lain berbahasa Al-Quran. Ajaran yang sempurna, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang lengkap, merangkumi segala urusan manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melakukan ibadah, memperhambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan makna memperhambakan diri kepada Allah, peranan jin dan manusia melakukan syiar ibadat yang dikenal dengan ibadat, menghadap Allah Ta'ala melalui ibadat ruh, jasad dan harta, sembahyang, puasa, zakat, haji, berzikir, berdoa, bersumpah dan lain-lain yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab yang khusus. Termasuk memperhambakan diri kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Iaitulah kewajipan berkhilafah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala menetapkan kewajipan manusia yang diisytiharkan di hadapan para malaikat menjadi khalifah. Para ulama mengatakan khalifah atau khilafah itu ialah iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Menegakkan ad-din, iaitu Islam yang sempurna, dan mentarbih urusan dunia dengannya. Mentarbih urusan kehidupan manusia yang berkait dengan
diri, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik dan segala-galanya. Itulah kesempurnaan Islam. Inilah peranan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka tajuk dakwah mestilah memenuhi seluruh ajaran Islam. Jangan separuh-separuh ajaran Islam. Mengajak manusia pada ibadat sahaja. Semayang, puasa, zakat, haji. Hak kehidupan hanyut berikut siapa sahaja. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Mengajak manusia pada Islam yang separuh-separuh tak sempurna. Ini kerja Yahudi yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Al-Maghdubi alaihim. Lain daripada tajuk dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Rasul alaihi wassalam. Mentadbir bumi dengan menunaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dalam Quran, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abain an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang. Semua makhluk itu gerun, takut untuk menerimanya. Namun manusia menerimanya. Sesungguhnya manusia itu ramai yang zalim, ramai yang jahil. Tak tunaikan amanah dengan betul. Amanah yang dimaksudkan ialah melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala menafsirkan ayat ini. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'izukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Menjelaskan, menyatakan, menerangkan bahawa amanah-amanah yang banyak itu ialah melaksanakan hukum Allah yang adil kepada seluruh manusia, masyarakat majmuk, yang ditunaikan oleh pemerintah. Pemerintah dipertanggungjawabkan kepada para ulama yang memelihara hukum. Tertinggi ialah kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka tajuk dakwah mestilah memenuhi aspek-aspek tersebut. Kalau dakwah pilih-pilih, terpilih separuh-separuh, bermakna pendakwah itu sudah terpesong daripada mesej dakwah yang sebenarnya. Yang kedua, pendakwah. Orang yang berdakwah mesti mengambil contoh daripada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita belajar dalam kitab akidah, Nabi wajib bersifat benar, amanah, tabligh dan patanah. Benar, amanah, menunaikan tanggungjawab diri sendiri dan terhadap masyarakat. Berani menyampaikan
dan bijak. Bijaksana, bukan bodoh. Mesti ada kebijaksanaan. Seringkali bila kita belajar sifat-sifat Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, kita kait dengan Nabi saja, tak kait dengan diri kita, pendakwah yang ganti Nabi. Sifat-sifat ini wajib menjadi contoh dan teladan kepada pendakwah. Mesti benar niatnya, benar cakapnya, benar amalannya, jangan bohong. Jangan niat tak betul. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sampaikan ajaran yang benar, Islam yang sebenar, jangan Islam yang tebuk-tebuk, yang menyeleweng. Mesti benar amalan kita dilihat oleh orang. Bukan saja cakap, termasuk amalan kita, niat kita. Benar. Amanah. Orang Melayu amanah ni jaga harta, jaga duit. Tak masuk jaga ajaran Islam. Amanah paling besar jaga ajaran Islam. Bila kita jaga ajaran Islam, kita sampaikan Islam kepada masyarakat. Jangan jadi pagar makan padi. Merosakkan Islam. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu suruh manusia supaya berbuat baik, kamu dia tak buat baik? Diri kita pendakwah tak tengok contoh teladan pada orang. Rasulullah adalah qudwah, ikutan. Bukan Rasulullah saja, kita ikut Rasulullah, orang ikut kita pendakwah. Rasulullah tak ada, sudah wafat. Kitalah yang kena tunjuk contoh yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Seringkali pendakwah jadi sasaran. Bila pendakwah buat silap, jaga. Musuh-musuh Islam akan ambil kesempatan. Menandakan pentingnya amanah. Menunaikan ajaran Allah pada diri. Dan menyampaikan kepada masyarakat dengan cara yang betul. Menyampaikan. Jangan sembunyi. Menyampaikan yang benar, yang salah. Qulil haq walau kana murrah. Kata benar walaupun pahit. Walaupun menghadapi kesusahan dan kepayahan. Ada orang, dia jadi pendakwah bebas. Akhirnya babas. Dia berdakwah kena ajak orang ramai. Orang sedap dengar saja. Bukan nak membetulkan manusia, mengislahkan orang. Orang ramai hadir, buat kelakar banyak-banyak. Termasuk yang bohong-bohong. Ini tak betul. Ini salah. Mesti menyampaikan. Berani menyampaikan. Bukan tak boleh kelakar, tak boleh bergerak. Boleh. Tapi jangan sembunyikan kebenaran. Tak berani menegur kemungkaran. Mesti berani. Dan mesti bijak. Pandai. Jangan tak pandai. Bijak. Kena bijak, kena pandai. Pendakwah mesti bijak. Khatibin nas ala qadri uqudihim. Bercakap dengan orang mengikut kadar akal mereka. Mencegah kemungkaran tidak boleh mencetuskan kemungkaran yang lebih besar. Mencegah kemungkaran jangan menjadi fitnah yang lebih besar. Kita tahu itu kemungkaran. Kalau dicegah, hentam tak pandai akan jadi lebih bahaya, lebih mudarat lagi. Kena tangguh dulu. Ini kebijaksanaan. Kadang-kadang orang tu tak bijaksana. Tegur orang setengah-tengah orang, memalukan dia. Ini tak boleh. Mengaibkan dia, tak boleh. Kita nak menyedarkan dia. Kita nak kejutkan orang supaya semayang, dia tidur. Gosok kepala dulu. Sapu kepala, bukan terus angkat. Kalau angkat, dia tumbuk kita lah. Mesti bijak dalam berdakwah ini. Itu sifat-sifat pendakwah. Dan cara berdakwah, uslub, termasuk dalam kebijaksanaan. Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nanzila an-nasa manazilahum wa nukhatibahum ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi diperintah oleh Allah supaya meletakkan orang kena pada tempatnya. Ini tanggungjawab organisasi yang menghantar pendakwah. Mesti hantar orang yang kena pada tempatnya.
yang tahu masalah setempat, masalah semasa. Jangan tak tahu masalah semasa, masalah setempat. Termasuk uslub. Dan bercakap dengan bahasa yang dipahami oleh orang. Ada orang terlalu akademik, orang tak faham, dia syok sendiri saja. Dia syok sendiri. Oh, tinggi ilmu dia. Orang tak faham, tak ada kesan. Termasuklah kaedah menggunakan bahasa daerah. Tak jadi salah. Kerana sasaran dakwah kita bersifat daerah. Cakap bahasa daerah. Nabi pun pernah bercakap dengan bahasa orang Badui. Ada riwayatnya. Menggunakan perkataan yang dipahami oleh dia. Yang perkataan orang tak faham. Pilih perkataan yang tinggi-tinggi. Uslub yang berbelit-belit. Orang tak faham. Tujuan kita nak menyelamatkan orang. Nak selamatkan orang. Bukan nak syok sendiri. Uslub mesti betul. Dan kerja dakwah bukan sahaja cakap. Tentang masalah kerja kebajikan. Kadang-kadang setengah tempat itu cakap dia tak dengar. Tapi buat khidmat termakan. Khidmat masyarakat satu uslub dakwah. Tunjuk contoh yang baik uslub dakwah. Contohnya pendakwah yang datang ke alam Melayu adalah peniaga-peniaga, bukan ahli-ahli pidato. Dia datang berniaga, bergaul dengan masyarakat, berniaga cara Islam, tak menipu. Berniaga dengan sopan, dengan santun, dengan kebajikan, menyebabkan masyarakat tertarik dan dia terima Islam. Uslubnya ialah melakukan kebajikan. Ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum. Buat baik kepada orang, nescaya kamu dapat perhambakan hati-hati mereka. Itu syair Arab. Boleh tarik dengan amal-amal kebajikan. Itu termasuklah dalam uslub. Masa yang rekah tak cukup nak hurai semua. Kemudian, sasaran dakwah. Seluruh manusia, semua peringkat. Bukan saja rakyat, termasuk pemerintah, pemimpin negara, raja-raja. Disaksikan bahawa Nabi-Nabi SAW bukan saja berdakwah berdepan rakyat, berdepan dengan kerajaan, dengan pemerintah. Termasuklah yang paling tinggi. Dakwahkan, pahala sangat besar. Mesti sasaran. Hari ini kita bukan saya berdakwah mengajar orang bukan Islam masuk Islam. Termasuk mengajar orang Islam sendiri yang jahil. Tak tahu Islam, lawan Islam. Kerana jahil. Dia mengaku dia Islam, tapi jahil. Lawan agama dia sendiri. Ini termasuk sasaran dakwah kita. Jadi bila dakwah tu kena sasaran. Kita ajak orang Islam, balik semula pada Islam, ajak orang bukan Islam, masuk Islam. Semua kalangan. Dan kita kena sedar, dakwah ni ialah untuk menegakkan Islam. Mesti ada pelindung dia. Kekuasaan pemerintah. Tak ada pemisahan di antara politik dan dakwah. Firman Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di kalangan kamu satu ummah. Ummah dengan makna jamaah. Perkataan ummah dalam Quran ada makna ad-din, makna agama. Ada makna seorang tokoh. Ibrahim adalah ummah. Ada makna umat manusia. Ada makna dengan jamaah. Ummah dalam ayat ini ialah jamaah, kumpulan. Mesti ada kumpulan. Mesti ada organisasi kumpulan, berjamaah. Ummatun, satu ummah. Apalagi seorang tokoh yang bukan Nabi, Rasul, tak sama dengan Nabi dan Rasul. Mesti secara kolektif, secara jama'i. Ada orang jadi pendakwah bebas, bawa diri dia seorang. Jaga makan dia segala. Pendakwah macam ni akan kecundang tengah jalan. Mesti berjamaah. Nabi kata, laksana kambing yang terpisah daripada kawanan. Dimakan oleh segala. Bukan saja sembahyang berjamaah. Dakwah pun mesti ada jamaah kita, ada kumpulan kita.
ummatun, satu kumpulan, yad'una ilal khair, yang berdakwah kepada kebajikan. Al khair ialah Islam yang menyeluruh. Al khair ialah Islam menyeluruh. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sehingga menegakkan kuasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerlukan kuasa politik. Kuasa menyuruh. Melaksanakan syariat Allah. Bertindak. Bukan sahaja dengan lidah, termasuk dengan kekuasaan undang-undang negara, undang-undang Islam. Mencegah jenayah, mencegah kemungkaran, mencegah maksiat. Dengan undang-undang, mengenai cakap saja. Ada angka-angka yang kuat. Bukan dakwah memerlukan pelindung. Sekiranya dakwah dikacau, diganggu, kena lawan pengacau itu. Termasuk perang. Perang dalam Islam ialah untuk melindungi dakwah ini. Mesti ada negara yang berdaulat, negara yang kuat, negara kuasa besar. Nabi kita atau pendakwah, ajak orang masuk Islam. Tak paksa masuk Islam. Nak masuk Islam, sila. Tak mau masuk Islam, jangan kacau. Kalau orang kacau, kita kena lawan. Ini tanggungjawab kita. Tuhan suruh begitu. Nak lawan mesti ada kekuatan politik. Kuasa kerajaan yang memerintah. Dan sebab itu Nabi kita Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk mendapat kuasa pemerintahan. Bila pemimpin Mekah nak bagi Nabi jadi raja, Nabi tolak. Kerana dia beri raja saja tapi tak ada kuasa untuk amar makruf dan nahi munkar. Sekadar berkuasa sahaja. Duduk di atas kursi tapi tak ada kuasa amar makruf nahi munkar. Maka Nabi tolak. Dan berhijrah ke Madinah untuk menegakkan kuasa pemerintahan Islam. Maka tak ada pemisahan antara dakwah dan politik. Kerana politik sebahagian daripada Islam. Politik pelindung berdakwah. Memisahkan politik berdakwah daripada Islam ini kerja penjajah. Untuk melumpuhkan Islam. Zaman penjajahan. Ini kerja zaman penjajah. Mesti kita buang. Dan mesti berjamaah. Disebut dalam ayat yang banyak. Antaranya wal mu'minun wal mu'minat. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Inna Allah azizun hakim. Dan orang yang beriman lelaki, yang beriman perempuan, lelaki dan perempuan, berganding bahu, bertolak menurun antara satu sama lain, menjalankan kewajipan amar ma'ruf dan nahi munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah yang akan mendapat rahmat Allah, mendapat rahmat Allah. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini mendahulukan amar makruf dan nahi munkar daripada semayang. Padahal semayang ni penting. Utama rukun pertama dulu pada amar makruf. Tapi ayat ini disebut dahulu. Menunjukkan peranan yang besar dalam menegakkan Islam. Jadi untuk memperkasakan dakwah itu mestilah melaksanakan perkara ini. Kalau kita laksana perkara ini bermakna kita tak dapat melaksanakan dakwah dengan sempurna, dengan betulnya, tak jadi hebat, tak bawa risalah yang tepat. Saya ucap terima kasih kerana beri peluang untuk berucap. Cukup sekadar itu. Siru ala barakatillah. Teruskan perjalanan dengan berkat daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.